Okey, yang saya hormati PK Ham, Cikgu Saidi, PK Ko, Cikgu Hanafi, semua guru-guru, ibu bapa, penjaga pelajar, tuan-tuan, puan-puan serta anak-anak pelajar SMK Badrul Alam Shah tingkatan 1, tingkatan 2 dan pelajar anak-anak pelajar PPKI. Syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat berjumpa walaupun secara maya, secara Google Meet untuk satu program yang sangat besar yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan iaitu program vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak remaja. Okey, insyaAllah syukur kita kepada Allah SWT kerana kali ini SMK Badrul Alam Shah masih lagi dijadikan sebagai PPV SMK Badrul Alam Shah oleh Pejabat Kesihatan Daerah. Jadi, ia satu kelebihan kepada anak-anak pelajar kita kerana tak perlu hadir ke tempat lain. Hanya perlu hadir ke sekolah untuk mendapat suntikan vaksin COVID-19. Jadi, di sini saya ingin menerangkan beberapa perkara sebagai panduan anak-anak pelajar dan juga ibu bapa semasa hadir untuk program vaksinasi COVID-19 ni. Okey. Ni adalah jawatankuasa vaksinasi COVID-19 tahun 2021. Okey, pengurusi saya sendiri Muhammad Anwar bin Hamzah, pengetua. Timbalan pengurusi Cikgu Saidi bin Muhammad, Penolong Kanal Al-Haiwan Murid. Naib pengurusi Cikgu Anwar bin Muhammad, Penolong Kanal Pentadbiran. Naib pengurusi 2 Cikgu Hanafi bin Abdul Aziz, Penolong Kanal Co-Curriculum. Naib pengurusi 3 Cikgu Puan Nur Hayati binti Abdul Majid, Penolong Kanal Tingkatan 6. Penyelaras semua guru kanal mata pelajaran, Setiausaha Cikgu Mariana dan data untuk data MySejahtera, Heroku Apps, Cikgu Nur Hani binti Cik Hashim. Okey, kita tengok program vaksinasi pelajar PPKI tingkatan 1 dan 2 SMK Badrul Alam Shah insya-Allah akan diadakan pada 4 Oktober 2021 hari Isnin ini. Hari Ahad buka sekolah untuk tingkatan 5 dan 6. Hari Isnin, anak-anak pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan PPKI yang masih belum menerima suntikan tu hari Isnin 4 Oktober masa 8.30 pagi, kita anggap 8.30 pagi sehingga 1.30 petang. Okey. Yang ni borang yang perlu diisi oleh anak-anak pelajar dan ibu bapa kebenaran vaksin. Okey, borang ini guru telah edarkan melalui grup WhatsApp ataupun Telegram kelas bagi anak-anak pelajar yang tidak mempunyai printer ataupun kesukaran untuk print, boleh dapatkan di pondok pengawal. Kita telah sediakan 2 salinan borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak di bawah umur 18 tahun ni perlu diisi 2 salinan. Pastikan, yang ni penting pastikan nama ditulis seperti dalam kad pengenalan. Okey, dan tulis nama kelas ni bahagian atas ni. Okey, bahagian atas ni tulis. Okey, atas sebelah kanan tulis nama kelas. Katakan 1 Brilian. Okey, 1 Bril. Cikgu tahu dah. Okey, 1 Amy. Cikgu tahu dah. Okey, maklumat ni mesti lengkapkan. Sejarah kesihatan ni, adakah kanak-kanak mengalami kesan sampingan teruk seperti sawang, pensan dan kemasukan ke hospital selepas mendapat mana-mana imunisasi? Okey, yang ni tanda. Kalau ya, tanda ya. Kalau tidak, tanda tidak. Okey, yang ni pun tanda. Okey. Yang ni kita dia selaraskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dia selaraskan. Maksudnya semua kanak-kanak yang berumur bawah 18 tahun guna borang ni. Lengkapkan semua ni. Sejarah kesihatan lengkapkan. Lepas tu persetujuan penerima vaksin pun lengkapkan yang ni. Okey. Dan yang ni tanda tangan ibu bapa penjaga ni, tanda tangan maklumat penjaga ni, tanda tangan untuk ibu bapa yang akan hadir.
ya salah seorang. Kalau ibu, ibu perlu hadir nanti. Ya sign sini. Kalau bapa, bapa perlu hadir nanti. Okey. Kalau tidak hadir, Maaf cikgu. ya. Cikgu, boleh ulang nak letak nama kelas kat mana? Okey, kelas ni, borang ni, bahagian atas sebelah kanan. Borang Okey, atas atas maksudnya sana. belah atas ni apa? Biar sebab kita nak nampak masa pemulangan nanti. Sebab kita ada suntikan untuk dos yang kedua. Nanti Baik senang. cikgu, terima kasih. Okey. Atas sebelah kanan. Nanti ada bantu, cikgu yang bantu nanti. Tapi isi maklumat ni di rumah dulu, lengkapkan semua. Dan yang ni tanda tangan ibu bapa sini. Yang akan hadir nanti, ibu atau bapa atau penjaga yang akan hadir bersama anak-anak nanti. Kalau tak boleh hadir, kita akan sertakan borang perwakilan. Okey, yang ni saksi ni tak payah isi. Sebab doktor akan isi. Kaitan hospital akan isi. Doktor lah kalau di sini. Okey, yang ni saya harap semua faham. Isi daripada rumah untuk cepat. Kalau isi di sekolah, lambat nanti. Okey, maklumat ni isi saya, ibu, bapa kepada ni. Okey, diri bersetuju. Saya harap semualah bersetuju untuk menerima suntikan ni. Untuk kanak-kanak yang bernama, nama anak, nama kad penalang. Okey. Yang ni, okey, tak ada masalah. Yang ni tanda tangan ibu bapa. Persetujuan, tanda tangan ibu bapa. Okey, 2 salinan. Okey, peranan ibu bapa ni. Okey. Beri borang persetujuan atau ambil di pondok keselamatan di pintu masuk. Kita dah sedia letak di pondok keselamatan tu. Okey, boleh ambil. Sebelum ni pun ada yang telah ambil ni sebenarnya. Lengkapkan borang tersebut dan perlu ditandatangani di ruang yang disediakan. Seperti tunjuk tadi, 2 salinan. Ibu atau bapa boleh tanda tangan borang tersebut. Tinggalkan kosong di bahagian saksi. Saksi adalah petugas kesihatan. Ibu bapa penjaga yang memberi persetujuan iaitu tanda tangan pada borang tu perlu hadir bersama dengan anaknya. Hanya seorang sahaja dibenarkan berada di pusat PPW. Okey. Maksudnya ibu atau bapa atau penjaga yang tanda tangan pada borang tu perlu hadir. Seorang sahaja perlu hadir. Okey. Hanya seorang sahaja dibenarkan berada di pusat PPW. Kalau 2 orang hadir, seorang saja boleh masuk. Okey. Jika tidak dapat hadir, perlu ada wakil yang berumur 18 tahun ke atas dan perlu mengisi surat perwakilan vaksin. Okey. Ibu bapa tanda tangan, sekiranya ibu bapa tidak dapat hadir, ada wakil yang perlu hadir dan mesti berumur 18 tahun ke atas. Kakak ke, abang ke, mak saudara ke, apalah. Tapi mesti berumur 18 tahun ke atas. Dan perlu mengisi surat perwakilan. Nanti kita tunjuk surat tersebut. Okey, seterusnya. Tidak digalakkan mengisi borang persetujuan semasa di hari kejadian bagi mengelakkan kesesakan. Sebab tu kita bagi awal ni. Sebab kalau isi masa 4 bulan tu lambat. Okey. Okey, seterusnya. Pelajar akan divaksin jika ada borang persetujuan tersebut. Persetujuan saya tunjuk tu mesti ada dan telah ditandatangan oleh ibu bapa ataupun jaga. Baru kita tanda tangan. Jika tiada borang tersebut, pelajar tidak akan diberi suntikan. Okey. Hadir sama juga. Dah bawa ke, borang tu tidak tanda tangan ke, kita tidak akan diberi suntikan. Jadi saya harap sangat-sangat isi borang ni di rumah. Dan kalau ibu bapa tidak hadir, pastikan dia telah tanda tangan daripada awal dan wakil boleh hadir. Dan borang ni jangan lupa. Sebenarnya untuk makluman ibu bapa dan anak-anak pelajar tingkat 1 dan 2, siri pertama kita telah buat kepada anak-anak pelajar tingkatan 3, 4 dan 5 pada 27 September baru-baru ni. Hari Isnin lepas. Kita telah buat. Jadi banyak perkara yang melambatkan proses. Yang pertama, pengisian borang. Okey, dia isi borang pada awal. Yang kedua, tidak hadir bersama ibu bapa penjaga ataupun tidak wakil, tak ada wakil. Jadi saya harap kali ini kita dapat lebih lancar lagi. Okey, ni adalah
surat perwakilan ibu bapa penjaga kepada individu yang membawa kanak-kanak menerima vaksin tu. Okey, ni yang tadi. Okey, saya ulangkan lagi. Yang ni surat borang persetujuan. Okey, borang persetujuan yang ni ibu bapa penjaga tanda tangan. Sebaiknya yang tanda tangan ni yang akan hadir nanti. Okey. Yang ni pula, ni surat perwakilan. Jika ibu bapa penjaga tidak hadir, tidak dapat hadir, jadi perlu isi surat perwakilan ni. Okey, yang ni kosong. Okey, yang ni sign ibu bapa. Maksudnya yang sign dalam borang tadi tu. Okey, jadi isi. Maklumat dia sign sini. Wakil nanti wakil yang akan tulis. Tapi yang ni ibu bapa mesti tanda tangan sebelum hari. Sebab tu saya kata borang ni perlu pada luar. Sekiranya ibu bapa penjaga kanak-kanak ni tidak dapat hadir, perlu isi borang wakil ni. Okey, ni si bapa sign dulu sini. Nama, nombor kebenaran, tarikh, hubungan dengan kanak-kanak. Okey, lepas tu tanda tangan atas ni. Isi pada awal. Yang atas ni kosong dulu. Okey. Yang ni borang ketiga, borang pendaftaran program vaksinasi remaja daerah Kemamang. Okey, borang ni perlu diisi. Okey ni. Okey, ni kanak-kanak lengkapkan seperti yang ditunjukkan ni. Yang lain biar dulu. Okey. Lengkapkan dulu. Pastikan nama ditulis seperti dalam kad penalan. Dan setiap borang ni pastikan ditulis tingkatan ataupun nama kelas pada atas borang ni bahagian kanan. Atas kanan. Nama kelas. Contohnya 1 Bril. Tulis. Senang. Okey, seterusnya. Ni borang deklarasi saringan penyakit COVID-19. Okey, borang ni pun perlu ada. Okey. Tapi borang ni akad bawa. Maksudnya atas ni tulis kelas atas ni. Dan borang ni akan ditanya oleh doktor dalam bilik konsultasi. Dalam bilik konsultasi akan ditanya oleh doktor borang ni. Okey. Jadi itu juga. Okey, seterusnya peranan ibu bapa, pastikan anak telah mendaftar dalam MySejahtera, tak kira menggunakan telefon ibu bapa ataupun telefon anak tu sendiri. Dan kena pasti ID MySejahtera tersebut. Okey. Bawa telefon bimbit ataupun handphone yang ada apps MySejahtera yang daftar dengan guru kelas untuk tujuan CJ digital. Yang saya beritahu atas ni lah. Mesti bawa handset yang ada apps MySejahtera. Sebab apabila masuk ke kawasan sekolah, yang pertama atas scan QR code untuk sekolah. Yang kedua akan scan QR code untuk tempat vaksin ni. Akan diberikan QR code. Jadi 2 kali scan. Okey. Hantar anak ke sekolah mengikut jadual yang diberikan oleh pihak sekolah. Okey, insya-Allah lepas ni kita share. Dan dalam grup anak-anak pun telah share jadual untuk hadir ke sekolah mengikut kelas yang telah ditetapkan. Okey. Pakaian baju biasa. Okey. Baju biasa, kalau boleh baju sukan sekolah tu ataupun baju PJK. Dan jika tidak ada, okey, sebaik-baiknya baju sukan sekolah ataupun baju PJK. Kalau tak ada, pakai baju biasa tetapi sesuai dan tidak ketat supaya mudahkan urusan suntikan di bahu. Okey, kita nak guna bahu tu, kiri ataupun kanan. Jadi pakai pakaian sesuai. Terutamanya pelajar perempuan. Okey, untuk suntik di bahu. Jadi pakai pakaian sesuai. Dan yang penting juga ni, pastikan anak telah bersarapan sebelum suntik. Okey, yang ni memang sentiasa diingatkan oleh doktor. Okey, nurse tu, supaya anak-anak pelajar sarapan dahulu sebelum hadir. Yang pertama, mungkin masa menunggu tu agak lama, tapi setakat yang baru ni dah lama sangat menunggu. Cuma kita bimbang.
Apabila menerima suntikan dan tidak makan bersarapan, okey, saya bimbang takut pelajar itu akan pengsan. Bukan pengsan kerana suntik, tapi pengsan kerana lapar. Jadi saya ingatkan anak-anak pelajar dan mohon kerjasama daripada ibu bapa supaya anak-anak bersarapan dahulu sebelum disuntik. Okey. Seterusnya, bagi ibu bapa yang hadir dengan kenderaan tu tidak dibenarkan ibu bapa menunggu di hadapan pintu pagar kerana akan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Okey. Ibu bapa dibenarkan parking di kawasan padang sekolah. Okey, maksudnya ibu bapa hadir masuk. Kalau nak menunggu, beritahu ke pengawal keselamatan tu, guru bertugas itu, beritahu nak tunggu. Kalau nak tunggu, kita akan arahkan terus bergerak ke padang untuk parking. Kalau beritahu tak tunggu, okey, masuk ke dalam sikit, drop anak pelajar, turun anak-anak pelajar terdam wakil, bergerak keluar melalui pintu keluar yang kedua tu. Okey, jadi untuk yang menunggu masuk pintu utama, terus ke padang. Bagi yang tidak menunggu, masuk, dia ada tempat turun anak-anak pelajar tu, turunkan di situ. Lepas tu, keluar mengikut pintu kedua. Okey. Pelajar dibenarkan membawa telefon bimbit bagi memudahkan pergerakan, antaranya nak scan MySejahtera, nak scan tempat suntikan. Yang seterusnya nak hubungi ibu bapa untuk mari ambil sekiranya telah siap. Bagi yang tidak menunggu. Okey. Tiada pilihan vaksin. Vaksin yang diberikan adalah jenis Pfizer keluaran BioNTech. Okey. Tak ada pilih. Maksudnya semua sekali jenis Pfizer untuk anak-anak pelajar yang berumur antara 12 sehingga 17 tahun. Okey. Jika pelajar tidak dapat hadir pada hari tersebut, maklum kepada guru kelas. Okey, di sini saya nak tegaskan bahawa sekiranya pelajar tidak hadir pada 4 bulan tu, dia tak ada lagi ulangan suntikan di sekolah. Jadi, pihak pejabat kesihatan daerah tidak akan membuka lagi pusat vaksin di sekolah. Dan pelajar perlu ke PPW yang terdekat. Sekolah lain pun tak boleh. Okey, setakat ni yang beritahu sekolah lain tak boleh. Jadi, tanggungjawab penjaga untuk berurusan terus dengan PKD. Tapi, kalau tak boleh, beritahu guru kelas. Saya harap sangat-sangat kerjasama ibu bapa supaya menghantar anak-anak ni pada tarikh yang telah ditetapkan iaitu 4 Oktober. Kalau jika benar-benar tak boleh, katakan dalam kuarantin, jangan marilah dalam kuarantin. Bagi pelajar yang di kuarantin tidak perlu hadir. Okey, jangan marilah. Kita akan dapatkan nama pelajar tu, cuba akan diambil alih oleh PKD lah, akan diuruskan semula. Tapi beritahu guru kelas, jika tidak dapat hadir, jangan biarkan kita menunggulah. Okey. Seterusnya, pastikan hadir mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Hadir dengan mematuhi SOP iaitu imbas suhu, sanitasi tangan dan sentiasa memakai pelitup muka. Jika perlu, pakai face mask. Okey. Hadir dengan pakaian kemas, sopan dan baju yang tidak ketat agar mudah divaksin. Okey, atur cara dia ni, tata cara dia yang pertama imbas suhu. Kita ada checkpoint 1. Pelajar lelaki di teduhan Kobas. Okey. Teduhan ilmu. Pelajar lelaki teduhan ilmu. Kalau masuk tu adalah sebelah kanan. Pelajar perempuan teduhan kasih. Okey. Tapak perhimpunan tu. Kalau masuk, pelajar perempuan masuk sebelah kiri. Dan lepas imbas suhu, ambil nombor giliran. Ambil kalau nombor giliran dan ambil juga borang jika tidak bawa lah. Jika tertinggal, okey boleh ambil situ. Tapi saya sangat galakkan supaya bawa borang di rumah yang telah lengkap diisi. Baru cepat. Kalau baru nak isi, lambat. Okey, seterusnya lepas ambil semua sekali checkpoint 1 tu, bergerak ke checkpoint 2 untuk pendaftaran. Sama juga,
pelajar lelaki di teduhan Kobas tu, pelajar perempuan di dataran penghimpunan iaitu teduhan Kasih. Okey, bergerak ke checkpoint kedua. Untuk pendaftaran, kita ada tempat daftar, ada komputer situ. Okey, lepas isi siap borang baru daftar. Checkpoint pertama kali dah bawa, ambil borang isi. Lepas siap isi baru pergi daftar. Bagi yang ada siap daripada rumah, terus ke pendaftaran. Kita minta menunggu di ada tempat menunggu tu. Mungkin ramai. Jadi kita sediakan tempat menunggu di kanopi untuk pelajar lelaki, pelajar perempuan dan teduhan Kobas untuk pelajar lelaki. Kita sediakan kursi nanti. Selepas siap, terus bergerak ke checkpoint 3. Okey, untuk konsultasi di makmal 3. Okey, kita makmal yang di bawah bangunan pejabat tu. Okey, tu tempat konsultasi. Kita sedia juga tempat menunggu di bangunan depan makmal ni. Okey, untuk pelajar lelaki kita sedia kursi. Okey, di bangunan pejabat untuk pelajar lelaki dan bangunan sebelah tu adalah untuk pelajar perempuan. Okey, masa konsultasi ni ibu bapa dibenarkan ikut sama untuk berjumpa dengan petugas kesihatan. Doktor lah sini, dia akan bagi nasihat dan beritahu masalah. Sebab tu checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3, ibu bapa diminta teman. Yang paling penting sekali checkpoint 3. Untuk ibu bapa serta sama untuk dengar nasihat daripada ataupun konsultasi daripada doktor yang bertugas. Okey, jadi ibu bapa boleh teman pelajar sehingga di ruangan konsultasi sahaja, iaitu bahagian makmal 3 sahaja. Selepas tu ibu bapa kita minta bergerak ke tempat menunggu yang disediakan dan anak-anak pelajar akan bergerak ke checkpoint yang keempat. Okey. Checkpoint yang keempat iaitu bilik vaksinasi. Okey. Untuk pelajar lelaki di bilik vaksinasi Blok Ali ni, semua kita buat di Blok Ali. Di bilik yang pertama, untuk pelajar lelaki di bilik yang pertama, okey, tempat vaksinasi. Untuk pelajar perempuan di bilik yang ketiga. Okey. Setelah selesai mendapat vaksin, pelajar perlu bergerak ke checkpoint kelima pula, ruangan pemerhatian di bilik 2 Blok Ali untuk pelajar lelaki dan bilik 4 Blok Ali untuk pelajar perempuan. Dan dalam bilik pemerhatian ni, anak-anak pelajar diminta menunggu sekitar 10 minit. Okey, berada dalam bilik tu sekitar 10 minit. Ada petugas di situ. Sekiranya stabil, tak apa-apa rasa dak pening ke, dak rasa pitang ke, dak rasa lawyer ke apa semua, baru dibenarkan pulang. Maklum kepada guru bertugas jika anda berasa kurang sihat seperti pening, nak muntah dan sebagainya. Guru bertugas dalam bilik tersebut. Kita ada letak guru bertugas dan ada juga petugas kesihatan. Okey, ni untuk pelajar perempuan seperti yang saya beritahu tadi. Untuk pelajar perempuan, konsultasi sama dalam makmal. Pusat vaksinasi dia bilik yang 3 Blok Ali. Okey, selepas cocok tu akan bergerak ke bilik sebelah, bilik yang keempat untuk ruangan pemerhatian. Sama juga pemerhatian antara 10 minit je. Kalau macam yang hari tu 27 bulan itu dah sampai apa 10 minit. Ada yang 5 minit pun okey dah. Okey, kita tengok keadaan macam mana. Kalau ada pening ke, tidak sihat ke atau muntah ke, beritahu kepada petugas. Okey, selepas keluar daripada bilik pemerhatian, pelajar boleh keluar melalui pintu pagar pintu keluar, beritahu ibu bapa supaya tunggu kat mana. Selepas pisah daripada checkpoint 3 tu, bilik konsultasi tu, okey, beritahu nak telefon ke benda apa untuk tunggu, janji tunggu kat mana. Dan kita ada sediakan tempat bergambar, photo booth. Okey, jika perlu. Maksudnya kita sediakan macam tempat bergambar lah. Saya sudah divaksin. Macam yang tengok anak-anak pelajar tengok yang orang dewasa di pusat kertas tu. PPV kertas ataupun PPV Dewan Seri Amal. Kita sedia sebagai kenang-kenangan. Okey.
Jika perlulah. Okey, boleh bergambar. Okey, ni jadual suntikan 4 Oktober 2021. Okey, 8.30 pagi, untuk lelaki perempuan Untuk lelaki, kelas 2 champion, 2 excellent, 2 eminent, 2 supreme, 2 brilliant dan 2 progresif. 8.30 pagi, lelaki. Untuk 8.30 pagi perempuan, 2 champion, 2 excellent, 2 eminent dan 2 supreme. Okey. Seterusnya, pukul 9.30 pagi, 2 dinamik lelaki 2 dinamik, 1 champion, 1 excellent, 1 eminent, 1 supreme, 1 brilliant. Untuk perempuan, 2 brilliant, 2 progresif, 2 dinamik, 1 champion, 1 excellent, 1 eminent dan 1 supreme. Manakala untuk 10.30 pagi, lelaki, 1 progresif, 1 dinamik, PPKI yang berumur 13 hingga 15 tahun dan tingkatan 4, 3, 4, 5 yang tercicir semasa pada 27 bulan nanti. Okey, ada seorang dua lagi yang tercicir, boleh mari masa ni. Untuk perempuan pula, pukul 10.30 pagi, 1 brilliant, 1 progresif, 1 dinamik. PPKI 13 hingga 15 tahun, tingkatan 3, 4, 5 perempuan yang tercicir baru ni. Dan saya suka ingatkan anak-anak pelajar supaya bersedia sekiranya cikgu tingkatan beritahu announcement, okey, pelajar boleh mari sekarang ni. Jadi mari lalu. Mungkin pukul 9 tu dah sesak, cikgu akan buat announcement dalam grup kelas. Okey, pelajar yang pukul 9.30 boleh mari dah. Tapi secara kasarnya ikut jadual ni, apabila ada pengumuman dalam kelas, WhatsApp ke, Telegram ke ataupun cikgu telefon, boleh bergerak mari. Okey, nanti insya-Allah akan cikgu kelas beritahu daripada masa ke semasa untuk info anak-anak pelajar ni. Dia akan beritahu. Jadi, anak-anak pelajar perlu bersedia dan saya harap pukul 10.30 tu yang terakhir mari. Okey, pukul 10.30. Jangan lewat daripada pukul 11. Mari tu. Pukul 10.30, 11. Untuk pukul 10.30 tu, jangan lewat pada pukul 11. Sebab hari tu, lewat sangat yang mari. Okey. Jadi, saya harap. Okey, peringatan ni Tengok peringatan ni. Datang tepat pada masanya. Sila bawa borang persetujuan 2 salinan. Borang wakil jika ibu bapa tidak dapat hadir. Borang pendaftaran vaksin. Borang deklarasi kesihatan bersama. Yang ni saya harap telah siap isi di rumah. Tempat yang patut diisi tu isi. Tempat yang tak patut tinggal kosong. Okey, bawa siap dah. Cepat sikit. Okey, sila bawa bersama kad pengenalan. Okey, ni penting. Sebab kita nak rujuk ejaan apa semua untuk daftar dalam MySejahtera. Dan anak-anak pelajar akan dapat CJ digital tu nanti untuk masuk kedai ke menapa ke. Okey. Kad pengenalan, telefon bimbit untuk scan, MySejahtera, apa semualah. Kalau tak ada, nak mana? Tak payahlah. Okey. Kalau perlu, pinjam homework ayah sekejap untuk kita masukkan scan nanti. Okey, pen untuk menulis jika perlu dan senarai ubat untuk dirujuk oleh pegawai kesihatan. Ada ubat apa yang makanlah, yang biasa rutin itu bawa untuk pegawai kesihatan rujuk. Berpakaian sesuai untuk divaksin. Mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh MKN dan KKM seperti imbas suhu, memakai pelitup muka, okey, sentiasa menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Penjarakan fizikal, okey, penjarakan fizikal 1 meter, okey, mesti ni. Okey, checkpoint 1. Ni saya ulang buat rumusan lah sikit. Checkpoint 1, saringan suhu. Okey, tempat saringan suhu, perlu imbas suhu, ambil nombor giliran, lokasi dataran ilmu bagi pelajar lelaki dan dataran kobas, teduhan kobas. Okey, tepi tu, dataran ilmu tengah tu, depan tu kita tengok
Mungkin di Teduhan Kobas dan Teduhan Kasih. Okey, dua-dua tu untuk saringan. Okey, yang kedua pendaftaran. Perlu mendaftar diri dengan membawa borang kebenaran vaksin, surat wakil jika tidak hadir bersama ibu bapa penjaga, borang pendaftaran vaksin yang daerah tu, borang deklarasi kesihatan, kad pengenalan dan PEN untuk menulislah jika perlu. Disediakan tempat menunggu kerusi ikut giliran. Kita akan sedia kerusi. Teduhan Kasih Hayat Rosli untuk perempuan. Teduhan Ilmu Kobas untuk lelaki. Okey, anak-anak pelajar ni tahu dah nama-nama tempat ni kat mana-mana. Sebab ia sekolah dah itu. Okey, untuk konsultasi Mama 3. Petugas kesihatan doktor memberi khidmat nasihat kepada pelajar sebelum mengambil suntikan vaksin. Okey, di sini saksi akan ditandatangan. Pulangkan nombor giliran. Okey, maksudnya yang dapat nombor giliran tu pulang semula. Masa bersama konsultasi ini, sila nyatakan atau memberi keterangan yang benar jika ada masalah kesihatan kepada petugas kesihatan. Yang ni ibu bapa perlu masuk juga dengar. Okey. Jadi ibu bapa penjaga perlu hadir. Di sini pentingnya ni. Konsultasi. Okey, checkpoint 4 suntikan. Bilik 1 belah ahli lelaki, bilik 3 belah ahli perempuan. Petugas kesihatan memberi suntikan vaksin. Vaksin jenis Pfizer, yang sini petugas kesihatan ni nurse dan ada juga cikgu yang bertugas sebagai penulis untuk kad temujanji. Okey. Tempat suntikan ni, okey, lelaki ada 2, perempuan akan ada 2 tempat untuk suntikan. Jadi cepat. Ikut lepas punya memang sekejap je suntik. Okey. Ruangan pemerhatian tempat duduk rehat setelah menerima vaksin. Bilik yang kedua belah ahli lelaki. Bilik keempat belah ahli perempuan. Okey, jika tiada masalah, okey, beritahu petugas akan beritahu boleh balik. Okey. Dan di sini anda akan diberikan kad temujanji berikutnya lah. Kad temujanji berikutnya untuk hadir. Dan ada tulis situ nama, nombor kad penalan dan jenis vaksin, nombor siri vaksin, temujanji yang kedua, okey, dalam kad tu. Jadi perlu simpan dengan baik untuk dibawa semasa suntikan dos yang kedua pula. Nanti kita akan beritahu, kita tahu lagi. Ya, ada tarikh dah suntikan yang kedua tu nanti. Ditulis dah situ. Nanti perlu bawa bersama. Okey. Di sini ibu bapa seperti saya beritahu tadi, ibu bapa hanya sampai checkpoint yang ketiga saja. Checkpoint keempat dan kelima ni tak perlu kehadiran ibu bapa kecuali jika anak-anak pelajar ni biasa dah, kalau ibu bapa tahu, kalau kena suntik je pasang. Lepas-lepas punyalah. Jadi kita bagi tengok teman kat luar tu. Tapi jika tidak apa-apa, kita tidak benarkan. Gitu. Ataupun anak ni jenis pucak semua, debar kata. Okey, kita benarkan. Tapi tunggu bahagian luar tu je lah. Bilik yang pertama, belah ahli bilik pertama dan kedua untuk lelaki. Pertama suntikan untuk lelaki. Yang kedua pemerhatian untuk lelaki. Bilik ketiga belah ahli tempat suntikan perempuan. Dan bilik keempat tempat pemantauan perempuan. Okey. Okey. Okey, ni adalah info vaksin. Semua ni saya rasa telah diedarkan oleh guru kelas dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Maklumat vaksin COVID-19, community, okey, Pfizer ni untuk kanak-kanak semua jenis Pfizer ni antara 12 hingga 17 tahun. Jenis Pfizer belaka. Okey. Boleh baca. Ada 2 belakang depan. Dia ada diedarkan dalam grup sekolah. Okey, saya rasa itu saja untuk taklimat pada petang ni. Okey. Kita buka sekiranya ada pertanyaan.
Ada pertanyaan kita buka. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanyalah yang borang pendaftaran program vaksin tu maksudnya tulis maklumat saja kan yang penyakit di tanda. Okey, saya tunjuk. Itu maklumat, okey, persetujuan maklumat tadi. Borang pendaftaran program tu. Borang pendaftaran Ni yang persetujuan. yang satu lagi. Okey. Bukan, yang lagi, yang satu lagi. Satu lagi. Yang ni. Yang ni. Lekatkan maklumat ni. Okey. Macam anak saya ni bekas pesakit kanser. Maksudnya saya kena bawa dia punya buku rawatan dia macam mana? Sebaik-baik bawa lah. Masa jumpa konsultasi tu cerita ke doktor situ. Maksudnya saya kena bawa lah dia punya buku rawatan dia tu. Buku rawatan tu bawa, sebaiknya bawa. Sebab doktor boleh rujuk apa semua. Okey. Bawa sama. Sebab tu saya kata kalau ada buku rawatan ke buku apa, bawa belaka. Sebab masa tu boleh rujuk kepada doktor yang bertugas. Masa konsultasi tu doktor bertugas, bukan cikgu. Okey. Asyik. Okey, ada lagi tak? Okey, seterusnya. Ada apa? Tak ada? Nak tanya? Okey. Saya nak tanya, untuk dos kedua ibu bapa kena hadir juga ke? Gini tuan, sebab saya pun memang tak dapat maklumat lagi. Nanti kita akan beritahu oleh grup WhatsApp. Okey, masih. Nanti saya jawabkan, itu pula nanti kita beritahu oleh grup WhatsApp anak-anak pelajar tuan. Okey. Masih. Okey, seterusnya. Satu ataupun dua lagi. Jika ada. Okey, yang tanya borang tu. Borang yang pertama telah diedarkan oleh guru kelas dalam grup kelas masing-masing. Okey. Sekiranya ada masalah untuk print, boleh dapatkan semua tiga-tiga borang tu di pondok pengawal. Okey, telah diletakkan di pondok pengawal. Boleh dapatkan mulai hari ni sampai hari Ahad. Hari Senin tu memang nak tu dah. Okey, boleh dapatkan di pondok pengawal. Kita dah letakkan pada minggu lepas lagi sebenarnya. Okey. Cikgu, saya nak tanya, kalau ada anak datang 1 dengan 2, boleh tak bawa dia dalam satu masa? Macam pukul 8.30 seorang, 9.30 seorang. Okey, boleh. Kita benarkan. Okey, makasih. Kalau ada 2 orang gitu, 1 dengan 2 tu boleh kita benarkan. Taklah mari tu. Okey, kita benarkan. Beritahu cikgu bertugas. Okey, ada lain lagi? Kalau ada 3 pun maksudnya PPKI ada, 1 ada, 2 ada. Okey, boleh mari sekali. Okey. Okey, lain. Borang pendaftar di mana? Okey, ibu bapa memang diminta hadir, diwajibkan hadir. Kalau tak boleh ibu bapa, pastikan ada wakil. Terutama ni anak-anak untuk tingkat 1 dan tingkatan 2. Tak boleh, ada wakil. Wakil ni maksudnya yang berumur 18 tahun ke atas. Katakan, mari, okey tak boleh mari. Jiran sebelah boleh mari. Okey, wakilkan kepada dia pun tak apa. Tapi borang tu mesti dalam tangan. Gitu. Tapi untuk anak-anak tingkat 1 dan 2 ni, mesti ada wakil. Okey. Lagi. Ada lagi tak? Cikgu, Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum, ya. Okey, macam ni, saya dah register nama anak saya dalam Mas Sejahtera saya. Masa dia tu kena bawa telefon saya ke macam mana? Bawa saya perempuan tak apa. Tapi dia ada telefon tak? Dia ada telefon. Dia ada telefon. Okey, telefon dia tu boleh masuk dah app My Sejahtera.
Boleh download lah. Dia boleh bawa telefon dia, tak apa. Boleh, dibenarkan. Oh, okey. Maknanya masa dia bawa, dia scan untuk MySejahtera, scan untuk masuk je lah. Scan maksudnya scan mula-mula tu kat pondok mula-mula tu boleh scan ayah sekolah, scan ibu bapa. Dia ada kat meja pendaftaran tu ada sekali lagi scan. Yang tu yang perlu untuk gunakan app MySejahtera di mana? Di telefon mana? Oh, okey. Maknanya kalau lepas ni bila dia dah cucuk, dia nak masuk mana-mana pun dia kena scankan dia punya. Dia punya lah sebab yang dipaparkan yang dia punya. Gitu. Okey. Kita bagi pilihan, kalau mak ayah guna mak ayah lah. Kalau ataupun kalau dia handset, masa pendaftaran tu dia akan minta scan. Masa tu lah nak handset mana. Oh, okey. Okey, Terima kasih Cikgu. Okey, ada lagi tak? Okey, kalau tak ada, saya ucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran anak-anak pelajar dan ibu bapa untuk taklimat pada pagi ini. Saya berharap supaya kerjasama semua anak-anak dan ibu bapa supaya dapat hadir mengikut jadual yang telah ditetapkan, kecuali jika kita beritahu untuk hadir lebih awal supaya orang kata cepat sikit, tapi insyaAllah tu akan diberitahu oleh guru kelas masing-masing. Untuk setakat ni, sila patuhi jadual yang telah ditetapkan dan pastikan SOP dipatuhi. Contohnya, memakai pelitup muka, sentiasa memakai pelitup muka dan patuhi penjarakan sosial 1 meter. Jadi, saya sangat-sangat berharap supaya anak-anak pelajar dan ibu bapa dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan, dan saya harap juga semua ibu bapa memberi kebenaran kepada anak-anak untuk menerima suntikan vaksinasi ini demi kebaikan anak-anak kita sebelaka. Jadi saya juga di sini mengambil kesempatan supaya ibu bapa sentiasa mengambil cakna terhadap PDPR anak-anak pelajar kita. Anak-anak kita lah supaya ambil cakna dan sentiasa bertanya kepada anak-anak tentang PDPR, apa tentang tugasan yang diberikan oleh guru-guru. Untuk maklumat ibu bapa lah, di sini saya sentuh sikit keciciran PDPR untuk anak-anak SM BAS ni. Okey, PDPR, keciciran PDPR ni bermasuk dalam sebulan tu, contohnya keciciran bulan Julai. Dalam sebulan tu bermula pada 1 Julai sehingga 31 Julai. Keciciran ni bermasuk anak-anak pelajar tidak pernah join sekali pun dalam Google Meet ataupun dalam WhatsApp, Telegram, cikgu-cikgu semasa belajar PDPR. Sekali dalam sebulan tu dia tak join sekali pun. Jadi tu kita anggap cicir. Jadi saya harap ibu bapa ambil cakna lah. Katakan berkongsi peranti. Okey, berkongsi peranti kita faham. Ada berkongsi peranti antara adik-adik. Maksudnya masa pertama, okey, pada hari sama, katakan tak boleh Google Meet. Tapi beritahu, pastikan boleh join secara WhatsApp atau Telegram. Maklumkan pada guru berkenaan. Kelas berkenaan. Guru masa pelajaran berkenaan. Sekiranya berkongsi peranti dengan ibu bapa. Okey, berkongsi peranti dengan ibu bapa. Saya harap siang hari mak ayah kerja. Okey, malam tu, okey, beritahu ke anak-anak, beri handset ke anak-anak supaya dia boleh tengok dalam grup kelas masing-masing ataupun grup subjek masing-masing dan dapat berhubung dengan cikgu. Kita cuba mengurangkan kadar keciciran ni. Untuk makluman ibu bapa sekali lagi, okey, kadar keciciran anak-anak SM BAS bulan Julai kita ada 146 orang pelajar. Dalam sebulan tu dia tak join langsung. Daripada 1 bulan sehingga 31 Julai 146 orang pelajar tak join langsung walaupun sekali. Kalau kita tengok macam tak logik tau. Tapi itulah realitinya. Untuk bulan Ogos kita ada 20 orang pelajar
kita kurang, dia dapat kurangkan dah 20 orang pelajar bermula 1 Ogos sehingga 30 Ogos tu, 20 orang pelajar yang dah join langsung dalam masa 30 hari tu. Jadi saya mohon kerjasama dengan ibu bapa supaya gesa anak-anak join PDPR. Jadi saya bimbang. Kita tak tahu lagi siapa bila boleh buka pergiliran untuk anak-anak tingkat 1 dan 2 ni. Jadi sekiranya tidak dapat ikuti PDPR, saya bimbang akan ketinggalan banyak dalam pelajaran. Kita sebenarnya pergiliran ni tunggu fasa yang keempat. Kalau fasa keempat katakan dia buka akhir Oktober. Akhir Oktober lah pergiliran berlaku. Jadi saya sangat sekali lagi menggesa ibu bapa supaya bantu anak-anak untuk menyertai PDPR agar tidak ketinggalan. Jadi dengan itu saya minta maaf banyak-banyak sekiranya apa yang saya cakap ataupun yang saya bercakap sepanjang ni ada salah dan silap, saya minta maaf banyak-banyak. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu.